Tu Dr. Amin, Dr. Jamil, Cik Lah. Ini anak buah. Tak sempat saya nak pergi sana. Pergi aja. Okey. Pada 30 buah sekolah masa majlis showcase nanti. Saya harap anda semua akan enjoy dan boleh bertukar-tukar idea dengan pemegang taruh yang ada pada hari ini. Dan paling penting, saya harap anda semua tinggal majlis hari ini dengan idea yang baru untuk membantu SMOA dan sama-sama membawa murid-murid SMOA to the next level. Apa yang berlaku dalam sekolah itu? Jadi hari ini saya rasa sangat bersyukur kerana saya bersama dengan Cikgu Belinda dan Encik Munis dalam forum kita pada hari ini. Okey, Cikgu Belinda okey? Cikgu Munis okey? Okey, jadi untuk sesi pada hari ini saya nak mengetengahkan bahawa dalam program book tuan-tuan dan puan-puan atau buku program, kita ada menyediakan satu laporan daripada sesi meja bulat yang dilakukan beberapa bulan lepas di Kuala Lumpur. Jadi kami nak cuba berbincang dengan lebih lanjut mengenai dapatan yang kami terima daripada sesi meja bulat itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh buka ke program book, ada satu muka surat tu ada kod QR dan tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR kod itu untuk mendapatkan laporan daripada meja bulat itu sendiri. Pemimpin-pemimpin sekolah juga terutamanya. Terima kasih Encik Sam atas soalan itu tadi. Jadi bagaimana pemimpin sekolah boleh meningkatkan pelibatan komuniti dalam pelaksanaan aktiviti di sekolah, kerana ianya sangat penting di mana ada beberapa perkara ataupun faktor yang kita rasa kita perlu wujudkan the sense of ownership komuniti dan masyarakat di sekeliling tentang sekolah kita. So kita kena open, kita kena buka sekolah kita kepada komuniti supaya ada beberapa kelebihan yang akan kita dapat rasai sebagai pemimpin sekolah. Yang pertama ni kita akan dapat bantuan dari segi resources dan funding contohnya, dan juga kita akan dapat bantuan daripada crisis management and response daripada komuniti setempat. So ini penting untuk kita sebagai pemimpin sekolah untuk mewujudkan kerjasama yang erat dengan komuniti kita, terutamanya dalam masyarakat orang asli. Dan yang paling penting kita sebagai pemimpin sekolah, apa yang perlu kita laksanakan adalah kita kena celebrate. Kita kena celebrate diversity, kita kena raikan perbezaan diversity dalam keadaan sekolah kita dan inclusiveness di sekolah kita untuk kita sama-sama mendapatkan jurang antara kita dan juga masyarakat supaya kita sering mendapat kerjasama daripada masyarakat kita. Dan Alhamdulillah melalui program asli yang kita laksanakan ni Encik Sam, saya lihat rakan-rakan kita PGP daripada sekolah-sekolah budak orang asli telah mewujudkan kerjasama yang erat antara sekolah dan juga masyarakat setempat. Kalau boleh saya sebut beberapa ni dengan rakan-rakan bawah boleh macam contoh rakan-rakan kita daripada SK Pos Pusuk, Cikgu Kari Azizan mana? Okey, Cikgu Kari Azizan daripada SK Pos Pusuk mewujudkan entrepreneurship di antara masyarakat setempat dengan sekolah dan juga sekolah ada dengan YDP PIPG ada mewujudkan kerjasama dari segi perniagaan dengan pihak hypermarket untuk membekalkan barang, dan pihak YDP PIPG membantu sekolah dan sekolah juga ada mengeluarkan produknya sendiri. Jadi ikan perkasa mana, jadi cara ikan perkasa boleh cari Cikgu Kari Azizan gitu. Okay, thank you Sam. Sebenarnya bagi saya lah pendapat saya nampak di depan saya ni guru besar SMOA yang sangat berkaliber. Boleh tolong bagi tepukan untuk mereka? Saya salut dengan usaha-usaha yang mereka jalankan. Saya nampak banyak idea yang bernas yang telah mereka lakukan. Cuma berjaya atau tidak itu soal nombor 2. Yang penting guru besar di sekolah asli sudah mencuba dengan baik. Apa yang belum dilakukan, saya rasa usaha-usaha itu pun kebanyakannya sudah dilakukan. Cuma cara kita membawa diri, cara kita mendekatkan dengan komuniti. Macam mana cara kita membawa diri dengan komuniti itu adalah sangat penting. Itu
Kalau kita pandai membawa diri, saya percaya di sini sebab saya dah dengar cerita daripada Cikgu Carol, Cikgu Emizal. Dia memang ikut orang kampung pergi memancing, pergi tembak ikan masuk dalam sungai. Itu dia menjiwai, bagi saya dia menjiwai. Dia dah, tu saya kata kebanyakan guru besar sekolah asli ni sudah pun melakukan mendekatkan diri dengan komuniti. Usaha pertama untuk mendekatkan diri. Kalau sekali kita dah hilang kepercayaan orang tu kepada kita, sampai bila-bila you tak akan dapat trust daripada dia. Contohnya sekolah kita telah pun mewujudkan relationship, kita telah bina hubungan dengan komuniti, dan kita telah cuba untuk mewujudkan kepercayaan di antara ni. Tapi kita juga harus ingat Cik Sam, kadang-kadang kita sebagai pemimpin yang kita cuba untuk membawa perubahan. Kadang-kadang perubahan kita itu terlalu drastik dan kita mengharapkan sesuatu keputusan yang segera. Tapi kita harus mengambil kira dengan komuniti yang kita berurusan. Kadang-kadang we have to establish satu pace yang reasonable pace untuk kita untuk kita mencapai sustainability. Apa-apa yang kita rancang, apa yang kita bina itu kita boleh sustain, kita boleh lestarikan, kita boleh kekalkan dalam satu proses yang lama. So we have to establish a reasonable pace. Okay? Jadi kalau kita sebut jurang tadi tu Cik Sam, kalau kita lihat buat masa ini kita masih belum ada normalization lagi lah untuk pendidikan orang asli, dan juga masih lagi ada kata orang gap tersebut. Tapi insya-Allah dengan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin sekolah khususnya di negeri Perak, saya ingat jurang tersebut makin lama akan dapat dirapatkan. Kalau kita lihat sendiri berdasarkan data pentadbiran bilik darjah yang kita analisis, kita terima dalam petipan untuk data pengetahuan contohnya, kita lihat sebenarnya di sekolah murid orang asli dari segi pencapaian ini sebenarnya adalah pencapaian yang baik, dari segi pencapaian PBD, pentadbiran bilik darjah. Jadi kita sedang berusaha ke arah kita nak merapatkan jurang pendidikan antara murid orang asli dan juga arus berada. Tapi macam saya katakan tadi, we have to establish a reasonable pace. Kita perlu bukan dengan perancangan yang strategik, dan insya-Allah perkara ini akan dapat kita sama-sama capai. Jadi sumber-sumber yang dia ada ni, the internal resources, the existing resources yang dia ada, termasuklah juga existing resources daripada community yang macam Cikgu Belinda katakan tadi, yang ada dalam masyarakat sekeliling yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran di sekolah masing-masing. Di samping itu juga cikgu-cikgu, pemimpin sekolah juga boleh melakukan, mencari yang dipanggil external resources lah, bantuan-bantuan daripada NGOs, daripada kita termasuk pendidikan di sekolah orang asli. Jadi menjadi tanggungjawab kepada sekolah dan pemimpin untuk cuba menggunakan sumber yang sedia ada dan mengintegrasikan teknologi dalam sekolah murid orang asli. Saya dengan ini mewakili pihak pemimpin JSL yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Munis. Okey, terima kasih. Grup B silakan tangan. Okey. Grup C silakan tangan. Kami ada 93 murid dan 93 murid kelas peringkatan. Sebenarnya kita punya masalah lah. Masalah kita kenyataan masalah kita ialah peratus murid di tahap 2 menguasai kemahiran membaca masih rendah di awal sesi akademik, iaitu 49%, 26 murid berbanding dengan kesan dalam membantu penguasaan murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik. Di samping itu juga kami mengadakan JNJ, jalinan jaringan dengan sekolah lain dan juga dengan jadi saya akan terangkan berkaitan dengan satu program yang kita telah laksanakan hampir 3 tahun, iaitu Full Plan of Improvement. Full Plan of Improvement ni dia adalah kesinambungan daripada tahun 2020,
2021 serta 2022 sedikit disebabkan oleh cuti yang panjang akibat daripada pandemik Covid. Jadi apabila buka balik semula sekolah pada 2022 tu, jadi kita dapat kesan satu masalah yang ada pada pelajar, yang di antaranya adalah kesan yang besar, di antaranya adalah kehadiran dan tahap penguasaan 3M di kalangan pelajar. Jadi susulan daripada rentetan daripada maklumat yang diberikan oleh cikgu-cikgu melalui pemerhatian, soal sidik dan borang-borang yang kita edarkan kepada ibu bapa, kita dapati ini kalau tidak ditangani dalam keadaan yang segera, ia akan memberi kesan yang berpanjangan kepada pelajar. Jadi pada tahun ceria. Jumpalah berkunjung ke sekolah ini. Sungai Siput. Boleh. Di kampung je, pasal kampung. Di berhampiran. Apa ada hari ni? Okey, hari ini kita berada di MH Hotel untuk persidangan showcase kepimpinan guru besar untuk mendapatkan grant RM10,000. Nampaknya ada saingan sangat sengit di kalangan guru-guru dan siswa sekolah yang menghasilkan banyak inovasi dan juga banyak program-program yang menarik untuk murid. Memang hebat. Saya punya mentor ni. Buka master yang lain dalam dunia. Okey, terima kasih. Bagi ucapan sikit. Bila nak minta MPQL? Yalah bos ada. Mikirlah pula. Alhamdulillah sihat. Dua smart TV dan juga tempat pondok murid belajar. Sebab PSS tu kecil tu kan. Jadi dengan adanya itu murid boleh belajar dalam PSS yang kecil tu, dan yang selebih itu boleh belajar di luar pada waktu tak hujan lah. Sebab kami memang nampak itu akan membantu murid untuk akses ke PSS. Itu sangat penting. Budaya akademik mereka, itu yang kami fokus. Pencapaian Kecil lah. Program asli kod 1 dan 2. Cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih juga kami panjatkan kepada JPN Negeri Perak, seluruh PPD dalam Negeri Perak, kerana sepanjang program yang kita jalankan hampir 2 tahun yang melibatkan 10 siri. Maksudnya kalau satu siri itu seminggu, 10 minggu lah, dalam 2 bulan lebih. Terima kasih kepada JPN dan PPD yang membenarkan kami mengikuti kursus ini. Berikan tepukan kepada JPN dan juga PPD.
semua pihak. Antara faktor kritikal kejayaan yang dikenal-pasti untuk mencapai kecemerlangan si pendidikan adalah kerjasama dan komitmen warga pendidikan serta kerjasama dan komitmen semua pihak berkepentingan. Sidang hadirin yang penyediaan konteks dan maklum balas yang membina bagi memastikan Escape was soon.